Assalamualaikum dan salam sejahtera mutakhir edisi tengah hari. Bertemu kita kembali bersama saya Dayang Fatihah di Sabah Hits Online TV. Kita ke tajuk utama. Sebanyak 50 buah rumah diarahkan untuk pindah ke tabung. Pelan persempadanan Tamparuli dibatalkan menimbulkan persoalan. Mangsa yang ketiga ditemui mati akibat banjir. Yang berhormat Datuk Robert Tauik, merangkap pembantu Menteri Kerjaan Raya telah menghadiri sesi taklimat yang disampaikan oleh Pegawai Daerah Ranau berkenaan dengan jalan-jalan runtuh akibat hujan lebat berterusan sejak kebelakangan ini di Pusat Kawalan Operasi Bencana Ranau kemarin. Terdapat 18 buah kampung dan 9 jalan terjejas akibat daripada kejadian hujan berterusan sepanjang hari sejak kebelakangan ini. Beliau mengambil kesempatan untuk membuat lawatan ke beberapa lokasi, antaranya kawasan tanah runtuh di laluan naik ke Kompleks Sukan Ranau yang menempatkan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 serta kerosakan jalan utama yang berhadapan Pasaraya Sabindo. Robert meminta agar pembaikan diperhalusi agar turapan di permukaan jalan utama yang berhadapan dengan Pasaraya tersebut kelihatan lebih kemas dan selamat digunakan kepada semua pengguna. Sehubungan dengan itu, Jabatan Kejayaan Ranau diminta untuk menghantar laporan lengkap ke Ibu Pejabat dan semua kontraktor syarikat konsesi terbabit yang telah dilantik diarahkan untuk mengambil tindakan secepat mungkin bagi menjalankan kerja-kerja pembersihan dengan segera untuk memudahkan pengguna jalan raya. Pelan persempadan baharu oleh Majlis Daerah Tuaran telah dibantah oleh 108 penduduk asal Tamparuli kerana dikatakan ia mengelirukan dan dijangkakan akan menurunkan taraf Tamparuli sebagai daerah kecil. Mantan Pemimpin Pembangunan Masyarakat Tamparuli iaitu Jeffrey Teo telah mengetahui bantahan tersebut setelah pelan tempatan Dalit dan pelan tempatan Sulaman diperkenalkan bagi menggantikan pelan-pelan persempadanan Tamparuli yang sedia ada. Ujar beliau, pelan baru tersebut telah mengakibatkan pelan yang sedia ada seperti pelan Tamparuli Skim, pelan Tuaran dan beberapa lain lagi tidak lagi dipakai selepas ini. Jeffrey mengatakan bahawa perkara ini sesuatu yang tidak betul dan menimbulkan persoalan kerana pelan persempadanan Tamparuli telah digantikan dengan nama pelan yang tidak berkaitan dengan nama kawasan tersebut. Kawasan Dewan Undangan Tamparuli, Sulaman dan Dalit adalah 3 kawasan yang berbeza. Oleh itu adalah tidak munasabah sekiranya kawasan persempadanan Tamparuli dimasukkan ke dalam kawasan persempadanan Dalit dan Sulaman kerana ia akan mengetepikan hak, identiti dan sejarah pekan dan daerah kecil Tamparuli. Mangsa ketiga banjir telah ditemukan lemas di Sungai Berhampiran Ladang Flamingo Sugut pada petang kemarin. Penemuan tersebut berjadi dilakukan setelah 6 hari pencarian di mana mayat mangsa iaitu Khairul berusia 26 tahun ditemukan pada pukul 1.20 petang oleh pasukan penyelamat. Mangsa yang merupakan pekerja ladang dilaporkan telah hanyut di bawah arus deras ketika cuba menyeberangi jalan kampung Kinadaan yang dinaki air. Ketika kejadian, paras air dipercayai setinggi 1.5 meter dan majikan mangsa telah melaporkan kehilangan mangsa. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Daerah iaitu Rastam Keladi mengatakan bahawa mayat mangsa telah ditemukan tersepit di celah kayu besar berhampiran dengan tebing sungai pada jarak 1.8 km dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Setakat ini terdapat 2 lagi kejadian lemas akibat banjir dilaporkan di daerah Beluran pada 1 dan 3 Januari lalu. Kementerian Kejayaan Sabah menasihatkan rakyat di negeri ini supaya tidak mendirikan rumah atau bangunan di tepi jalan raya bagi memberi ruang kepada pelebaran infrastruktur pada masa hadapan. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerjaan Raya iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Bong Muhtaradin mengatakan bahawa trafik pengangkutan semakin meningkat pada masa hadapan yang memerlukan usaha pelebaran jalan demi keselesaan pengguna. Selain itu, beliau berkata penduduk rumah berkenaan perlu berpindah dan kerajaan telah menyediakan tanah untuk mereka membina semula rumah di sekitar kota Kinabatangan. Tambah beliau, terdapat projek pembinaan jalan raya yang sedang dibuat di Tongot, antaranya ialah jalan raya yang menghubungkan Lina Yukan di Tongot dan Sinaron di Keningau yang bernilai RM320 juta dan bakal dilancarkan dengan Majlis Percatanan selepas sambutan Aidilfitri tahun ini. Pasukan Polis Morin Semporna telah menahan dan memeriksa sebuah perahu yang didapati tidak mempunyai nombor pendaftaran. Hasil pemeriksaan terdapat 3 orang lelaki dewasa, seorang perempuan dewasa dan 2 orang kanak-kanak lelaki berbangsa Bajaw Filipina didapati tidak mempunyai sebarang pas perjalanan yang sah ketika memasuki perairan Malaysia.
Menurut pegawai pemerintah Markas Operasi Pasukan Polis Marin Semporna, mengatakan bahawa mereka telah mengusir perahu berkenaan dan mengiringi mereka keluar dari perairan negara. Warga asing tersebut telah diberikan amaran untuk tidak memasuki perairan negara selaras dengan kehendak Undang-Undang Akta Hak Kawalan Pencegahan Penyakit Berjangkit 1998 bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Pihak mereka mengalu-alukan agar seluruh komuniti maritim melaporkan sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang secara terus ke talian 24 jam atau menggunakan aplikasi WhatsApp ke Pusat Komunikasi Pasukan Polis Marin Sabah. Kita sebagai rakyat perlulah mematuhi peraturan yang ditetapkan kerana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya Dayang Fatihah, Sabah Hits Online TV.